Oleh kerana itu, busyra, khabar gembira kepada penuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam siri menuntut ilmu, ikhlaskan diri kita dan terus kita mencari keredaan Allah dengan amalan-amalan yang begini. Tak susah menuntut ilmu, dengar je kan. Duduk dengar, tidur tak adalah. Tertidur ke kan. Baik, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan khabar yang baik ini kepada kita. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya dialah Tuhan, yakni Allah yang berhak disembah, tidak ada selain daripada dia untuk disembahkan. Baik, kita masih lagi membicarakan dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah yang mana ianya merupakan membicarakan tentang tanda-tanda kiamat dan gambaran sedikit sebanyak tentang kiamat. Dan kita dah selesai dalam perbahasan ayat tersebut. Sekarang kita masuk kepada ayat yang berikutnya, yang mana ayat ini dikaitkan dengan hafalan Al-Quran yang dihafalkan dan arahan Allah supaya Muhammad Rasulullah mengikut Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahawa usul agama kita ialah Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak boleh dipisahkan. Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh dipisahkan. Kerana apa? Al-Quran itu kalam Allah yang Rasulullah sahaja yang diwahyukan. Dia tidak ada pada zaman itu Abu Bakar, Umar, Osman ataupun Ali mendapat wahyu. Tak ada. Ya. Bahkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat wahyu. Golongan Syiah begitu marah sekali, ya, bila mengatakan bahawa Ali yang seharusnya mendapat wahyu, bukannya Rasulullah. Jahat, ya, Syiah jahat. Kalimah kufur yang keluar daripada mulut mereka. Bahkan di kalangan mereka mengatakan kami beriman dengan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali, dan kami tidak beriman dengan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad. Na'udzubillah. Kalimah kafir yang boleh menjatuhkan mereka itu kafir kalau tidak bertaubat, ya, kalimah kufur. Sedangkan waktu itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang memiliki wahyu. Oleh kerana itu kita lihat balik kehidupan di zaman para sahabat, rujukan mereka adalah Rasulullah. Masuk zaman tabi'in, rujukan mereka kepada Rasulullah juga. Melalui penafsiran para sahabat kembali kepada Rasulullah. Dan masuk tabi'in, mereka tak ambil kepada Abu Bakar, Umar, Osman. Oh, kita mesti ikut Abu Bakar, mesti ikut Osman, kan? Tak ada. Mereka mengikut apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu berlaku satu peristiwa apabila datang di kalangan tabi'in bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, ya, berkaitan dengan masalah haji. Lalu bila ditanya, dikatakan Abdullah ibn Abbas bagi tahu bahawa sesungguhnya, mereka tanya apa yang Rasulullah buat, ya, Rasulullah lakukan dengan adakah haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Lalu Ibn Abbas mengatakan Rasulullah, ya, mahu kan, suka ataupun disebutkan bahawa Rasulullah suka kepada haji tamattu' kerana meringankan. Lalu mereka kata Umar dan Abu Bakar kata begini, ya. Terus Ibn Abbas mengatakan, aku takut Allah turunkan batu dari langit, batu api dari langit. Aku kata Rasulullah yang kata, kamu katakan Abu Bakar dan Umar. Ya, nak menceritakan bahawa siapa Abu Bakar dengan Umar bila berdepan dengan Rasulullah. Sedangkan wahyu diturunkan kepada Rasulullah, itulah lelaki yang perlu diikuti. Oleh kerana itu Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh dipisahkan sama sekali. Kenapa? Al-Quran itu ditafsirkan oleh As-Sunnah, Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan hadis begitu tinggi. Apabila hadis yang dikaitkan Muaz bin Jabal sewaktu dihantar ke Yaman, lalu ditanya apa yang kamu akan hukumkan kepada penduduk sana, dikatakan berhukum dengan Al-Quran. Kalau tak ada Al-Quran, As-Sunnah. Kalau tak ada Sunnah, baru ijtihad, kan? Lalu ulama dalam bab ini, dalam ulama hadis, para muhaddisin mengatakan hadis ini palsu. Kenapa? Al-Quran dengan hadis dia tak boleh Al-Quran dulu, hadis kedua. Tak. Kenapa? Kedudukan hadis yang mentafsirkan semua pergerakan atau semua ayat-ayat Al-Quran. Itu usul tu. Ya, kita kena faham.
Tu pasal bila orang anti hadis mengatakan kami tak nak hadis, kami nak Quran. Okey, aqimus solah, dirikan solat. Macam mana agak dirikan solat? Hadis yang mampu untuk membicarakan. Al-Quran dia tak dapat menerangkan, melainkan hadis yang menerangkan. Habis kalau mereka tak ambil hadis, berarti mereka tak solat. Solat cara mereka serupalah solat cara Hindu ke apa ke, solat juga. Al-Quran dia tak terangkan bagaimana sifat dalam bentuk amal-amal yang berkait dengan siri wuduk, solat dengan cara yang betul. Tak adanya. Dia tidak terang, melainkan Rasulullah yang mentafsirkan. Banyak perkara yang ditafsirkan oleh Rasulullah apabila Al-Quran itu diturunkan. Oleh kerana tidak boleh dipisahkan Al-Quran dengan hadis. Pisah rosak. Bahkan dalam Al-Quran tak cerita kalau orang mati apa nak buat. Ada dicerita. Ya, maka akal kita guna. Kalau ikut akal orang yang anti hadis ni, dalam Al-Quran memang tak cerita macam mana nak uruskan mayat. Habis buat macam mana? Campak je lah dah tong sampah. Orang anti hadis lah. Ya? Kenapa? Terpulang. Oleh kerana itu Al-Quran ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik tafsir. Paling tepat tafsir. Okay? Jadi oleh kerana itu kita akan menyaksikan penafsiran yang pertama yang paling penting ialah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran dan hadis. Begitu kedudukannya. Jangan lari. Ini usul kepada penafsiran Al-Quran. Dan penafsiran Al-Hadis Rasulullah menerangkan dan kemudian para sahabat memahaminya apa yang Rasulullah nak. Kerana mereka berada di zaman Rasulullah dan mereka faham, mendengar sendiri apa yang Rasulullah maksudkan. Baru datang penafsiran Al-Quran melalui kaul para sahabat. Kemudian penafsiran Al-Quran melalui kaul sahabat dan tabi'in, tabi'in. Ini dia 3 kurun yang terbaik. Apabila tabi'in itu adalah anak murid kepada para sahabat, mereka beriman dan mati dalam keadaan iman, ya, maka mereka mengikut rentak-rentak yang dibawa oleh para sahabat. Mereka itu tabi'in. Mereka tak bertemu dengan Rasulullah. Mereka bertemu dengan para sahabat dan beriman dengan risalah Rasulullah SAW. Dan penafsiran mereka itu di antara penafsiran yang terbaik. Kemudian barulah penafsiran tabi'in. yakni 3 generasi ini yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masyarakat manusia adalah di zamanku. Kemudian zaman yang berikutnya tabi'in, kemudian zaman yang berikutnya tabi'in. Bila Rasulullah dah confirmkan 3 generasi yang terbaik, itulah generasi yang perlu kita ikut. Tidak ada pilihan. Dan orang-orang yang selepas itu, siapa yang mengikut rentak 3 generasi yang terbaik, kita boleh ikut. Kalau tidak, tidak. Okey? Maka inilah Al-Quran yang berada di depan kita ni, tidak boleh ditafsirkan dengan akal. Tak ada jalan. Hadis di depan kita tak boleh digunakan akal untuk mentafsirkannya. Mesti berpandu kepada 3 generasi yang terbaik kalau kita nak selamat. Kalau tidak, kita akan menyaksikan bagaimana golongan-golongan yang sesat yang Rasulullah katakan 73 golongan itu telah wujud pada zaman sekarang. Semua pakai jubah, pakai serban, berjanggut, dirikan solat, semuanya mereka lakukan, tetapi mereka termasuk dalam firaq, golongan-golongan yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Nampak tak bagaimana ilmu memainkan peranan membezakan antara hak dengan batil? Kita tidak tertipu dengan serban dan jubah. Walaupun kita katakan itu pakaian yang baik. Kerana Syiah pakai serban dan jubah lagi besar jubah serban dia daripada kita. Jubah dia besar. Tapi sesat-sesatnya apabila dia mengkafirkan para sahabat, dia tak sedar bila dikafirkan para sahabat, kedudukan dia kafir sudah terbentang, bahawa dia mungkin akan terjebak dalam masalah kekafiran. Jika dia seorang yang alim, terjebak terus. Tapi kalau dia orang jahil, ada ruang. Masih lagi ulama membahaskan. Tapi dah memang termasuk dalam syirik kabair, dosa-dosa besar. Baik. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung balik berkaitan dengan
penafsiran surah Al-Qiyamah yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsir dia. Kita akan baca sedikit sebanyak yang berkaitan dengan ayat yang ke 16. Kita tambahkan, kita ulang sikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Janganlah kamu wahai Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkannya di dalam dada-dadamu dan membuatkan kamu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sekali-kali jangan demikian, sebenarnya kamu hai manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb-Nya lah mereka dapat melihat. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahawa akan ditimpa kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Baik. Dalam pelajaran yang lepas kita telah membicarakan bagaimana Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dan kita dah tahu bahawa Rasulullah memang tidak boleh membaca bacaan Al-Quran dia kerana dia tidak boleh menulis. Bila tak boleh menulis tu tidak boleh membaca. Itu kaedah dia. Ya, tetapi bukanlah itu mengatakan dia kekurangan. Walaupun kekurangan dari satu sudut tetapi dia menjadi mukjizat. Yang paling penting Allah jadikan itu sebagai bukti bahawa Al-Quran bukan dicipta oleh Muhammad. Kalau dia boleh menulis, ya, membaca, maka orang akan kata Al-Quran itu adalah ciptaan Muhammad, buatan Muhammad. Bahkan peristiwa itu pernah dikata oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Tetapi bila Rasulullah tidak boleh membaca, menulis, maka tidak ada hujah yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW yang menciptakan Al-Quran. Ya, jadi tak boleh membaca menulis satu bab. Bagi kita tak boleh membaca menulis itu dikategorikan lemah. Maksudnya kekurangan. Tapi setengah orang dia tak boleh membaca menulis, tapi dia boleh mengira. Ui, bab duit pandai dia kira. Ya. Saya tengok seorang hamba Allah tu di kawasan saya. Dia baca menulis tak boleh, tapi dia mengira boleh. Pandai berniaga. Ya. Di antara orang terkaya di kawasan saya, kan? Dah mati pun. Memang orang kata dia tak reti, tapi bila bagi tu dia boleh kira. Dia boleh kira duit apa, harga apa semua dia boleh. Tang tu pula kelebihan dia. Kalau orang yang boleh membaca tak reti mengira, itu jawabnya nak kena scam lah tu. Ya, kena tipu bulat-bulat. Okey, bab duit lah. Jadi itu adalah kelemahan. Jadi boleh membaca, boleh mengira, alhamdulillah itu nikmat yang Allah bagi kepada kita yang perlu kita syukur. Itu mengangkatkan darajat kita. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darajat kita dengan adanya ilmu.
Tak kiralah ilmu apa, kita terjun ke satu bidang, maka kita ada ilmu, maka manfaatkan untuk kebaikan ummah. Maka dah confirm dapat pahala. Baik. Dalam ayat ini menceritakan kepada Rasulullah, jangan kamu gerakkan lidah kamu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat habis. Ini juga dilarang sama sekali, terutamanya bagi penghafal Quran. Dia nak baca tu sehingga ayat-ayat dia dibaca tak ada dah hukum hakam tajwid, dia dah lari. Ya, mat dia lari, mat wajib jadi mat sunat, ya, jadi pendek, jadi semua tak boleh ikut kaedah. Oleh kerana itu ada hadis yang melarang kita menghatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Ya, paling panjang 3 hari. Baca 10 juzuk itu memang timing, kalau ikut bulan puasa je boleh buat. Itu pun bulan puasa yang jenis duduk kat rumah. Kalau duduk kerja tak boleh dah. Sibuk. Ya. Dan kita menyaksikan para orang terdahulu, mereka alhamdulillah umur 10 tahun dah hafal Quran. 8 tahun, 7 tahun dah hafal Quran. Itu pasal mereka dapat mengkhatamkan, ya, sambil buat kerja. Ya, sambil buat kerja boleh mengkhatamkan Quran. Dalam masa 40 minit satu juzuk boleh khatam dengan bacaan steady. Bacaan biasa. Kalau cepat sikit mungkinlah 30 minit. Ya, bayangkan 30 minit satu juzuk. 2 juzuk sejam, 12 jam 24 juzuk kan. Oh, Masya Allah kan. Itu kalau kita hafal. Kalau kita tak hafal, baca hafal pun sangkut-sangkut, tak ada lah tu, dia buka lah Quran. Okay. Baik. Kalau Zizi, banyak pahala tu, naik motor je baca Quran kan. InsyaAllah hafiz Quran. Boleh? Katalah amin insyaAllah. Baik. Jadi mempercepatkan bacaan itu tidak dinafikan. Kaedah kita menghafal Al-Quran ini ialah perlu diulang-ulang. Dan ada kaedah mengatakan 100 kali ulang, insyaAllah biasanya dah 100 tu dia lekat lah. Ya, kalau diulang, ulang, insyaAllah dia akan lekat. Kenapa dalam Al-Quran tu kadang-kadang ayat tu hampir-hampir sama. Tapi kadang-kadang dia boleh lari kepada ayat lain. Kalau hampir-hampir sama tu dia lari. Ya, kita baca surah Baqarah, keluar nun surah lain kan. Itu berlaku. Orang yang hafiz Quran tahulah dalam bab-bab ini, ayat yang dikatakan menyerupai, dia sikit je terus dia terpesong. Itu pasal bila budak tu mantap dalam baca Al-Quran, kuat ingatan dia dalam Quran, dahsyat. Bagi saya, mereka yang kuat menghafal Quran, bab-bab akademik ini saya tak takut. Dah saya ceritakan bagaimana mereka boleh menguasai akademik. Tahun ni nak SPM, tahun ni baru pegang buku SPM. Ya, dahsyat. Stam, tahun ni nak stam, tahun ni dia ambil stam. Budak-budak lain repeat, dia tahun tu juga settle. Kerana mereka hafiz Quran, mereka menghafal, tahu teknik menghafal. Dan buku-buku kita semua menghafal. Pendidikan kita semua menghafal. Kecuali matematik, English, OBM, itu je. Fizik, kimia, itu je. Itu pun kimia pun kalau praktikal mungkin lah. Tapi kalau hafal, tak jadi masalah. Admat, tu dia tambah admat. Ya. Jadi, benda-benda ni, budak-budak yang menghafal Quran, dia tak menjadi masalah. Kita berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang waktu di Mesir waktu tu. Ya, budak-budak hafiz Quran ambil bahagian medical. Ya, perubatan. Kerana kemampuan menghafal. Okey, ala kulli hal. Nak menceritakan betapa mereka mampu untuk menguasai ilmu sebenarnya. Kenapa? Kerana menghafal ini adalah generasi yang awal. Dan hafalan mereka bukan sebarangan. Ya. Itu pasal macam Imam Bukhari menghafal tu bukan sebarangan. Yang orang duk peleceh, orientalis mempelecehkan. Ya, mempelecehkan Imam Bukhari cara menghafal. Subhanallah. Bayangkan nak panggil Al-Hakim, riwayat Hakim tu. Bukan nama dia Hakim. Nama kita Abdul Hakim ke apa kan? Dia tak. Hakim itu adalah gelaran bagi seorang muhaddis yang menghafal lebih daripada 100,000 hadis. Tu dia. Kita nak hafal hadis, dia bukan hafal macam saya hafal tu. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tak. An. Siapa dia? An Azizi, an Abi Talha, an Syahir, an. Orang lambat datang tak boleh kira an dia. Kan? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu deretan dia.
Kita tak mampu. Memang zaman sekarang tak mampu. Tak ada kewujudan itu, melainkan yang kita tengok seorang budak yang di Arab Saudi, nama dia Jihad tu. Masya Allah. Kita dengar tu. Hebat. Lahir. Adalah Alhamdulillah orang yang muncul macam tu. Ya. Di Malaysia tak ada. Okay? Di Malaysia tak ada. InsyaAllah mudah-mudahan ada lah. Kok zuriat kita, ya Allah munculkan, siapalah tahu. Tapi perlu pendidikannya betul lah untuk melahirkannya. Okey, baik. Di mana Allah jadikan satu program yang hebat ini kepada Rasulullah. Di antara program tu, apabila Jibril menyampaikan melalui syafawi, ya, berdepan untuk menghafal Al-Quran. Dan salah satu sistem yang saya agak tertarik, ya, seolah-olah penjelmaan ataupun Jibril itu berada dalam diri Rasulullah dan dia transferkan, macam downloadkan maklumat sehingga Rasulullah mula membacanya. Macam mana komputer tu, macam itulah. Ya, dahsyat. Siri hafalan yang begitu dahsyat. Ya, ini kelebihan yang Rasulullah milikilah. Ya, siri-siri mukjizat yang ada pada dia. Okey. Lepas tu kita lihat Allah katakan, janganlah kamu Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulnya di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Jadi Allah berikan kelebihan kepada Muhammad Rasulullah dan Allah berikan kekuatan untuk dia menguasai Al-Quran. Ya. Dan kita katakan, kita ulangi bahawa Al-Quran dikuasai dengan mengulang-ulangkan. Itu pasal walaupun dah habis 30 juzuk, kalau tak ulang dia akan lupa. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata Al-Quran itu seperti seekor unta yang tidak diikat. Bila dia tak diikat, kita tengok unta tu ada je depan kita lagi kan. Lepas tu tengok dah mula jauh sikit, dia hilang. Unta tu akan berjalan bersendirian. Begitu juga Al-Quran. Dia akan hilang. Walaupun dia dengar, tahu dah ayat tu. Tapi dia boleh sambung pada dalaman. Tapi nak keluar pada mulut, dia tak dapat nak sambung. Kerana mulut ini memerlukan kemahiran sentiasa. Ya, boleh baca. Kalau dia tak ulang, dia tak akan boleh sebut Al-Quran tu. Orang melatah. Kan? Opocon. Kan? Itu disebabkan kebiasaan dia menyebutkan kalimah tu. Pop, terus terlepas. Kita nak macam tu. Al-Quran tu keluar tu, dia terlepas tu clear. Saya tengok seorang hamba Allah tu yang nyanyuk. Bila kita saksikan kenyanyukannya itu, dia boleh lagu dondang sayang. Tapi bagi saya aib lah. Dia buat mak dia suruh melagu dekat majlis tu. Mak kamu buat mak macam tu, menghina mak kamu, suruh lagukan dondang sayang. Dah tua, dia melatah kan. Dia ikut je, dia lagulah dondang sayang. Saya kata subhanallah, auzubillah. Itu dia hafal dondang sayang. Buat kita tua duk, dari muda kita duk lagu Alley Cat. Tu dia. Hingga akhir nanti. Ya, hafal. Sedar-sedar nak mati, lagu Alley Cat yang muncul. Na'udzubillah min zalik. Jangan. Oleh kerana itu biasakan Al-Quran dalam hidup kita. Ya, dahlah. Yang lepas-lepas tu dahlah. Orang muda mana tahu Alley Cat? Lagu kumpulan apa yang baru kita tahu? Tak tahu. Black Dog Bone. Tu zaman dulu. Tak ingat. Baik. Jadi Allah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengulangkan ayat Quran. Semua Rasulullah, Allah katakan, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna 'alaina bayana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasan pada ayat-ayat tersebut. Apa maksud dia? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, maka di situ dia diajarkan untuk memahami penafsiran. Allah katakan, pada kamilah yang akan menjelaskan apa yang dikaitkan dengan ayat-ayat ini, hukum hakam yang terdapat pada ayat ini. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran mesti ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu.
Kerana Rasulullah yang memahami apa yang Allah nak. Dan merupakan pengkhianatan bagi kita mengambil selain daripada Rasulullah sebagai hujah. Adalah satu kesalahan bagi kita mendahulukan orang-orang lain, penafsiran orang-orang lain daripada penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita boleh kata khilaf ulama. Silap. Satu benda yang silap bagi saya. Bila hadis dah jelas, tidak ada khilaf ulama dalam bab itu. Bila Quran dan sunnah jelas, tidak ada khilaf ulama bab itu. Kena faham elok-elok kaedah tu. Ini sikit-sikit khilaf ulama. Salah tu. Kaedah tu salah. Kita tengok dulu. Kita kena faham bagaimana terjadinya khilaf disebabkan hadis tidak dapat berkumpul dengan baik pada zaman yang kedua, ketiga tu. Tetapi bila dah hadis berkumpul, kita jumpa hadis tu yang sahih, yang dhaif dah diperhalusinya, maka kita kena rujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Dan kita tengok di kalangan penterjemahan-terjemahan itu, siapa yang paling tepat pada hadis yang sahih. Tu je kaedah dia. Maka kalau berlaku khilaf di situ adalah disebabkan hadis dhaif, maka kita kena tolak khilaf yang itu. Kita kena ambil yang sahih. Saya agak dalam bab ini kadang-kadang orang cuba nak mengambil kelonggaran dalam bab-bab ini. Salah. Ya, kita cuba menjadikan diri kita mengambil yang paling rapat dengan penafsiran Al-Quran dan As-Sunnah mengikut 3 kurun yang terbaik. Itu kaedah dia. Bukan nak mengambil rukhsah untuk kemudahan apa semua. Tak. Ya, berbahaya. Kalau situ kita ambil orang tu mudah, yang sana mudah, itu bukan di kalangan orang yang nak mengikut itiba'ur Rasul, tetapi mengambil kesempatan, berbahaya. Okey? Jadi kaedah ini amat penting kita ketahui. Pasal saya mendengar, ya Allah bagi petunjuk lah, kerana dia kalangan ustaz sunnah pula yang bercakap, orang yang dianggap ustaz sunnah. Apabila hadis tu jelas, Rasulullah kata, la ta'kulu bishimal wa la tashrabu bishimal. Inna syaitana ya'kulu bishimal wa yashrabuna bishimal. Jangan kamu makan dan minum tangan kiri. Kerana apa? Syaitan itu makan dan minum tangan kiri. Rasulullah kata jangan. Tetapi ustaz ni dia boleh terjemah, kita boleh lihat kepada suasana. Mungkin tangan kotor ke, kan? Sehingga ataupun kalau tangan macam tu, maka kita tak makanlah tangan kiri. Tapi kalau bersih boleh. Saya kata bagaimana dia boleh tafsir macam tu, terjemah macam tu. Ya, dia ada beberapa kaedah yang saya peringatkan pada para jemaah agak kena berhati-hati. Bila hadis sudah jelas, jangan makan, jangan sami'na wa ata'na. Kita tidak boleh nak buat pilihan mungkin. Tak ada. Dalam bab hadis Quran tidak ada mungkin. As-sam'u wa ta'ah. Berbahaya tu. Lalu dia pun buat andaian lah begitu. Sedangkan makan dan minum, Rasulullah kata tangan kiri itu adalah syaitan. Tasyabbuh, menyerupai syaitan adalah dilarang. Sama sekali. Ya. Baik. Jadi di sini kita lihat, apabila Allah telah menjadikan kekuatan kepada Rasulullah untuk menghafal dan menerangkan tentang ayat-ayat ini yang datang kaedah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, di zaman kami, ya, zaman itu, seseorang yang habis satu surah Al-Baqarah, ya, terlalu tinggi derajatnya pada sisi kami. Kerana apa? Kerana konsep mereka adalah menghafal, membaca, menghafal, beramal. Dan mereka tidak akan tambah satu ayat, melainkan membacanya, menghafalnya dan beramal. Setiap kali masuk satu ayat, membaca, menghafal, mereka terus beramal. Setiap ayat-ayat itu nak dinaikkan sampai begitulah, maksudnya cukup habis surah Al-Baqarah, mereka dalam keadaan dah beramal semua apa yang terdapat dalam surah Baqarah. Ini dia kaedah dia. Ya. Dan ini yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat supaya dapat faham Al-Quran itu dan beramal. Tetapi basic dia beriman dahulu. Iman diajar, diseparatekan pengajaran dia. Ya, diajarkan iman itu dengan betul-betul, dan barulah Al-Quran itu diterangkan, ditafsirkan
dengan cara yang betul. Oleh kerana itu kita mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Umar sendiri mengatakan, ta'allamna imana qabla nata'allam al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Summa ta'allamna al-Qur'ana. Kemudian kami mempelajari Quran, fazadana, maka bertambahlah imanan, iman kami. Okey? Jadi oleh kerana itu kita dalam bab-bab begini, alhamdulillah secara kasar ustaz-ustaz sunnah kita mengajar tentang keimanan yang betul. Bersyukur kepada Allah kita berada di saat-saat orang tidak beriman dengan cara yang betul, kita berada dengan cara yang betul. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Allah mengatakan, summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang menjelaskannya, yakni setelah menghafal dan bacanya, maka kami akan menjelaskan, menerangkan dan mengilhamkan maknanya kepadamu sesuai dengan yang kami kehendaki dan syariatkan. Nampak tak ayat ini? Ibnu Katsir mengatakan seperti mana Allah kehendaki. Oleh kerana tu tuan-tuan dan perempuan, bila datang hadis, ya, bila datang satu amalan mesti ada dalil. Ini kaedah yang kita kena fahami elok-elok. Apa juga yang berkaitan dengan agama mesti ada dalil. Jangan tambah, jangan kurangkan. Seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah, itulah yang kita ambil. Kerana Rasulullah ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu itu hanya Rasulullah yang memahaminya. Hanya Rasulullah yang memahaminya. Orang lain tak faham. Maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Adalah merupakan satu kesilapan. Ya, bila kita dalam bab-bab ini kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita nakkan syurga, kita telah mengisytiharkan kita umat Muhammad, maka ikutlah Rasulullah. Dia bukan sekadar selawat, bernasyid berselawat, bukan. Ya, tetapi ittiba'ur Rasul dan memahami kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang bukan sebarangan. Okey, kemudian kita lihat Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata dahulunya Rasulullah kesulitan dalam menerima wahyu, maka beliau pun menggerakkan bibirnya. Sa'id Ibnu Jubair rawi dari Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, aku menggerakkan bibir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kaedah meriwayat hadis. Bagaimana Rasulullah gerakkan bibir, mereka gerakkan bibir. Tapi riwayat-riwayat begitu dah sukar untuk didapati. Ya, meriwayatkan sebiji-sebiji begitu. Okey. Musa bin Abi Aisyah rawi dari Sa'id Ibnu Jubair berkata, Sa'id berkata kepadaku, saya menggerakkan bibirku sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melakukannya. Maka Allah menurunkan ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkannya di dadamu, yang membuat kamu pandai membaca. Ibnu Abbas berkata, yakni Allah telah mengumpulkan di dadamu, kemudian kamu membacanya. Jadi begitu kedudukan bagaimana Al-Quran itu, ya, dikumpulkan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Allah ceritakan dalam ayat ini, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, sebab pengingkaran terhadap hari kiamat adalah kecintaan kepada dunia dan kelalaian terhadap akhirat. Tuan-tuan dan perempuan, dunia ini memang itulah kehidupan kita. Nak buat macam mana kita berada pada zaman ini dan kita berada di dalam dunia. Tetapi dunia yang Allah jadikan ini sebagai ujian kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dilihat siapa yang baik di kalangan kita dalam siri hidup dan mati kita di dunia ini. Okey. Dengan arti kata lain, ujian yang berlaku adalah untuk mengangkat darajat kita. Bagaimana kita berhadapan dengan dunia. Kita kena juga, ya, hidup di dunia ini. Tak boleh aku tak nak dunia, aku tak nak dunia. Tak, kena. Memang kita kena hidup. Dan kerana kita ada di alam realiti, kita berada di dunia. Dan keperluan-keperluan asas kena ada. Makan minum kita,
kehidupan kita, harian kita, anak isteri kita, suami kita, kaum kerabat, mak ayah, semua tu adalah dalam urusan dunia. Tetapi bagaimana kedudukan kita mengolahkan kedudukan dunia ini menjadi bekalan akhirat. Itu yang paling penting. Dunia datang dengan banyak macam mana sekalipun, kita olahkan dia menjadi bekalan akhirat. Ini bila kita kata, oh aku tak nak dunia, mula kononnya zuhud, kononnya kan. Istilah zuhud itu pun dah menafikan kecerdikan kita, kebijaksanaan kita. Habis tinggal dunia. Subhanallah. Duduk memencilkan diri, ya, dalam keadaan yang jahil, kita katakan. Sekarang ada trend, ya, dikatakan kita kena buat rumah nun di hujung-hujung puncak alam pula, puncak alam besar, hujung-hujung dunia tu. Kenapa Dajjal nak muncul, kan? Nak kena duduk asing. Ini adalah satu perkara yang agak kita lihat, sedangkan hadis mengatakan bahawa sebaik-baik kamu adalah orang yang sabar dengan berada dalam masyarakat dan sabar dengan kerenah mereka. Yalah, dalam duduk kat luar tu nak mengasingkan diri, kita tak nafikanlah ada kebaikannya, tetapi kita kena faham apa akidah yang kamu bawa tu, fahaman kamu bawa tu, kalau tak betul, duduk di hujung dunia sekalipun jatuh tak betul. Bukan sekadar hujung dunia, duduk dalam Kaabah pun kalau tak betul, tak betul, kan? Kita faham, Abu Jahal duduk nun, dah masuk Kaabah berapa kali dah Abu Jahal, Abu Lahab. Air Zam-Zam tu dah bergelen-gelen minum, ya, tapi tak betul, maka tetap tak betul. Ya, sekarang kepada iman kita. Kalau betul, insya-Allah tak menjadi masalah. Tapi kalau tak betul, di sana ada masalah. Baik. Jadi, golongan ini Imam Ibn Katsir mengatakan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggal kehidupan akhirat, yakni sebab pengingkaran mereka terhadap hari kiamat, penyelisihan mereka terhadap wahyu hak Al-Quran yang agung yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ya, ini disebabkan mereka tak beriman dengan hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, bab ini saya dah terangkan beberapa kali bahawa beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Allah, kalau salah beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia akan menjadi penyelewengan dalam perkara yang besar sebenarnya. Beriman kepada Allah tidak mengikut cara yang Rasulullah ajar, maka dia akan lari. Manhaj ini akan lari. Dia akan rosakkan sistem beriman dengan yang lain-lain. Dahsyat dia. Oleh kerana tu, bila kita beriman dengan Allah, kenal Allah tu dengan sebenar-benar, sifat rububiyah, ketuhanan, keagungan, kehebatan, apa lagi yang nak disebut, kelayakan yang disebut sebagai Tuhan itu dimiliki oleh Allah. Bila kita kenal betul-betul, di situ ada keagungan dalam jiwa kita. Selagi tak ada, saya katakan dalam surah Al-Anfal tu ayat kedua tu, selagi tak jelas bab kita beriman kepada Tuhan dengan cara yang betul, kita mengagungkan Tuhan dengan cara yang betul, kalau kita tak betul itu semua, tuan-tuan dan perempuan, penyelewengan akan berlaku. Kenikmatan beriman dengan Allah tu tidak akan terasa manisnya. Ya. Dan begitu juga beriman dengan hari akhirat. Kena betul-betul mengikut cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beriman dengan hari akhirat, ya. Sampai satu tahap, siapa yang, saya kalau tak salah saya Al-Arqam ke apa dulu, ya. Nanti sampai di mahsyar nanti kita akan bertemu. Pertama bertemu dengan Ustaz Syari Muhammad, lepas tu baru Rasulullah. Ui, dia datang. Itu cara beriman yang salah, yang boleh merosakkan akidah kita. Beriman dengan hari akhirat, kalau kita masukkan unsur-unsur yang tak betul, tak ada beza orang kafir beriman dengan hari akhirat. Ya, macam orang-orang atau kehidupan yang kedua, seperti orang Hindu yang mempercayai bahawa kalau kita mati ni, kita akan menjelma beberapa ratus tahun yang berikutnya. Dan kalau seorang itu mati, misalnya dia akan berada di satu tempat yang seperti mana yang diceritakan dalam Ashabul Kahfi. Ya, kalau aku mati, aku akan lebih tempatnya tinggi daripada kamu.
Ya, itu kepercayaan-kepercayaan. Dan kita tengok pada zaman-zaman dahulu bila digali kubur, raja-raja yang besar dia bawa harta-hartanya dengan menyangkakan bahawa dia berpindah ke alam ghaib sana nanti bersama dengan harta-hartanya. Ini kepercayaan. Datang kita hadis palsu, kita percaya, habis rosak iman kita. Rosak, itu pasal ilmu lain. Ya. Rosak iman bila percaya hadis palsu tu, bagaimana kedudukan di akhirat. Seperti itu je pun di antara yang kita hafal. Wanita yang membenarkan suaminya kahwin dua, maka akan dapat payung emas, kan? Palsu. Dia gunakan tu. Yang suami dia pun itulah trik pun, nak kahwin dua, digunakan tu. Berdosa. Suami tu tahu dah hadis palsu, dia guna berdosa. Yang perempuan tu ikut je, bingung, ya. Itu rugi dia lah. Maksudnya dia yang masalah. Tapi bila dia percaya itu sebagai balasan, sedangkan tidak ada satu hadis pun yang menceritanya. Ingat ya, kita akan menyaksikan terutamanya macam selawat-selawat yang dicipta oleh mereka-mereka yang tak bertanggungjawab. Kononnya selawat ini akan menyebabkan kita di mahsyar begini-begini. Saya kata la ilaha illallah. Rasulullah dah ajar selawat clear. Dia dengan selawat tafrijiyah dia. Selawat apa lagi? Oh, kita pun tak tahu. Ha? Selawat syifa'nya. Selawat apa lagi? Ha. Alhamdulillah kita tak tahu. Selawat kita selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je. Senang cerita. Selawat Ibrahimiyah tu yang dibaca dalam tahiyat akhir. Okey. Alhamdulillah Allah kuasa, Allah berikan kita memahami kepada Quran dan sunnah. Ya. Baik. Dan sekarang kita lihat, bila kita beriman dengan hari akhirat betul, alhamdulillah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, tak dapat beriman dengan hari akhirat ini melainkan orang yang membawa Quran dan sunnah saja. Ingat ya, besar pahala. Ini masalah iman. Bila betul tu besar pahala kita. Dan Allah akan mempermudahkan urusan di akhirat nanti semudah-mudahnya bagi orang yang beriman. Ya, tetapi orang yang tak beriman dengan cara betul. Okey, saya akan buka lagi. Perkara ini kerana ayat ni dikaitkan. Beriman dengan Allah. Apabila beriman dengan Allah ni salah, kita beriman, tuan-tuan dan puan-puan, bila hafalan kita hafal nak periksa, ya, silap. Kita hafal, masuk-masuk periksa, kita soalan dibagi, kita jawab tu, kita ingat betul lah, apa salah? Agak-agak lulus ke? Confirm tak lulus. Ya, 3 campur 3, jawab 7. Tak lulus. Nak bagi contoh ya. Walillahi mathalul a'la. Pada Allah adalah contoh yang dahsyat. Allah tu yang diberikan sifat dia, dia yang cerita sifatnya. Dan kita dah tahu Rasulullah yang akan mentafsirkan sifat-sifatnya. Tiba-tiba kita tak setuju. Kan? Kita tak setuju di antara ayat yang bakal kita sebutkan ini. Agak-agak bolehkah kita dapat jawab apa soalan dalam kubur? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kita nampak senang. Tetapi kita beriman dah salah. Cara beriman tak mengikut cara Rasulullah. Cara beriman kita mengikut falsafah-falsafah. Ui, berbahaya. Ya, bagi saya, bab Allah di antara bab yang tidak boleh kita mempermainkan. Bab agama tidak boleh dipermainkan. Orang lain tak boleh kacau dalam bab agama kita. Ya? Baik, kita lihat ayat ini. Apabila Allah mengatakan, sambungan daripada ayat yang kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sekali-kali janganlah demikian, sebenarnya kamu hai manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Disebabkan cinta dunia kita tinggalkan akhirat. Ya, itu pasal dalam perhitungan berkaitan dengan dunia dan akhirat kena pandai. Ya, kita menyaksikan para sahabat ada yang jadi jutawan, billion A, tapi mereka pandai mengimbangkan.
dan tidak menghalang seseorang itu menjadi jutawan, bilioner, ya, tetapi kena pandai mengimbangkan. Kemudian Allah menceritakan di sini wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kerana apa? Kepada Tuhannya lah mereka dapat melihat. Ayat jelas menunjukkan bahawa kita akan melihat Allah. Ingat ya, di kalangan golongan ahli falsafah menafikan sifat kita melihat Allah dan menafikan wajah Allah. Nampak tak? Apa yang berlaku pada masyarakat kita? Di antara 73 golongan itu, ya, mereka tidak beriman dengan kewujudan Allah dalam bentuk ada wajah. Dia menafikan zat Allah. Sedangkan Allah yang menceritakan orang mukmin gembira kerana melihat wajahnya. Bahkan dalam bab ini, dalam penafsiran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, inilah ayat yang mengisbatkan bahawa kita nanti, orang yang beriman nanti di akhirat akan dapat melihat wajah Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat melihatnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Di antara nikmat-nikmat yang terbesar bagi orang yang beriman ialah melihat wajah Allah. Di sini kita lihat hadis-hadis yang diketengahkan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Muslim, Al-Bukhari, semua hadis yang bertaraf sahih. Kita bacakan apabila Imam Ibn Katsir mengetengahkan melihat Allah di akhirat. Kemudian Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, yakni indah, cerah, bersinar, lagi bergembira, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya lah mereka melihat, yakni melihatnya secara nyata dengan mata kepala sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Subhanallah, ya, Ibn Katsir dikaitkan, innakum satarawna rabbakum iyanan, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian secara nyata. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, Rasulullah mengatakan bahawa kita akan melihat Allah dengan terang-terangan secara nyata. Saya beriman. Saya beriman. Ya. Kemudian hadis-hadis tentang orang mukmin dapat melihat Allah di hari kiamat telah diriwayatkan secara sahih dengan jalan-jalan periwayatan yang mutawatir. Ini ulama hadis membahaskan bahawa mengisbatkan sifat Allah dengan hadis-hadis mutawatir. Bila sebut hadis mutawatir, kemuncak hadis sahih. Kerana apa? Hadis-hadis ini diriwayat oleh para sahabat dengan banyak sekali. Bukan seorang, bukan dua orang. Banyak sekali yang mustahil hadis ini ditipu ataupun dikelentong. Subhanallah. Kemudian seperti hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah di dalam dua sahih, yang ini Bukhari dan Muslim, bahawa sekelompok orang berkata, wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Lalu baginda bersabda, hal tudarruna fi ru'yati syamsi laisa dunaha sahab, apakah kalian terganggu ketika melihat matahari dan bulan tanpa dihalangi oleh awan? Mereka berkata, tidak. Maka baginda bersabda, fa innakum tarawna rabbakum kadzalik, demikianlah kalian akan melihat Tuhan kalian. Kalimah Rabb, ya. Kalimah Rabb ni, saya bila sebut Rabb dalam jiwa saya dah faham, ya, Tuhan yang maha hebat. Ya, keagungan dia dah terselip dalam jiwa saya. Maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, bahawa demikianlah kalian akan melihat Tuhan kalian. Subhanallah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Jarir, ia berkata Rasulullah memandangi bulan di malam purnama, lalu baginda bersabda. Ini penting, ya. Kita ni bila tengok bulan dah cerita lain dah. Mula nak menyalak, nak jadi Dracula. Werewolf. Ya, nak jadi orang-orang apa? Serigala jadian. Itu minda kita. Ya. Kalau bawa kapal bersaksikan bulan, ya, bulan purnama inilah tanda cinta kita, kan? Berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, bawalah kapal, tapi ubahkan skrip dia. Sambil tengok bulan, subhanallah, kita akan melihat Allah seperti
Macam mana kita dapat tengok bulan? Terang. Maksudnya tidak ada gangguan. Okey. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, "Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wala qabla ghurubiha faf'alu." Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Apabila jikalau kalian mampu menjaga solat sebelum terbit dan terbenamnya matahari, maka lakukan. Yakni solat subuh dan asar tu kena jaga elok-elok. Bukan maksud solat lain tu ringan-ringan kan. Tak. Nak menceritakan solat-solat yang begini kadang-kadang orang terlepas. Tertidur. Asyik-asyik tidur je. Rosah tu sekali je. Tapi dia tertidur je. Dia tengok kenapa dia tertidur. Kalau Syekh Saleh Husaimin mengatakan, kalau dia terlepas solat subuh disebabkan malam tu disebut main handphone, ya, maka dia berdosa. Ya, itu salah dia. Ataupun dia sibuk jaga malam disebabkan jaga malam apa jaga, ya, jaga makan kedai mamak, sembang-sembang sampai ke pagi, balik tidur terlepas subuh, dia berdosa. Okey. Kalau dia tak, dia memang jenis tidur mati, ya, ya, itu lain cerita. Tapi kalau dia tidur lepas Isya, alhamdulillah buku saya ada adab tidur tu dah siap, ya, cuma nak pergi terbit je. Nah, kena tanya Abu Talha apa macam mana prosedur nak pergi ke tu, ya. Di mana di situ ada saya terangkan bagaimana sifat Rasulullah SAW tak suka kita ni lepas Isyak je, ya, ada acara-acara kita. Tapi yalah sekarang kan lepas Isyak pun rasa macam siang lagi kan. Ujianlah tu. Tapi di situ kita tidur, maka biasanya kita akan bangun awal. Ya, bangun awal. Kalau tak, lepas tu Syekh Saleh Husaimin mengatakan juga, jika kita tahu kita ni jenis tidur mati, maka kita tak sediakan alarm, ya, clock, jam apa semua tu untuk mengejutkan kita. Ya, maka kalau terlepas juga berdosa kita. Kalau kejut tak dengar je, setengah orang tak dengar. Ya. Anak-anak kita tu tidur jenis tidur mati. Punyanya kuat jam dia, ya Allah. Kena lepuk pun sedar. Aduh, kan? Maka itu dah kira kita berusaha, maka dimaafkan. Kenapa? Solat subuh ni satu solat yang begitu tinggi nilaiannya, ya, yang menjadi saksi pada para malaikat, saksi bagi solat subuh. Ya, 6. Yang tu kalau kita nampak yang dia buat benda yang tak berfaedah lah, kurang faedah lah. Tapi macam sekejap lagi contoh, lepas habis solat Isyak, anak ajak ustaz sembang. Kita selit sikit soalan fiqh, akidah, tadabbur, tafsir, hadis kan. Itu kita belajar sampai 1 pagi, 2 pagi. Lepas tu esok subuh terlepas. Tidaklah sampai terlepas. Tapi tak pergi masjid. Sedangkan ada Nabi, juga. Ada hadis Nabi kata antara ciri-ciri munafik dia paling berat solat jemaah Subuh dengan Isyak di masjid kan. Jadi macam mana juga? Dia tidaklah sampai tak solat subuh, dia mungkin sempat pergi solat subuh. Jadi macam mana? Ataupun kalau kondisi sampai terlepas subuh, macam mana juga? kita nampak benda tu agak tak berapa nak kena lah. Kalau sampai terlepas, Sampai terlepas solat subuh berjemaah di masjid. ya, kita nampak tak kena. Walaupun kita bunyi pasal itu yang Saidina Saidina Umar mengatakan, ya, seorang tu dia solat tahajud, oh dahsyat, tu subuh terlepas. Dia kata lebih baik kamu tak usah tahajud, ya, disebabkan tahajud kamu terlepas subuh. Lepas tahajud tu dia tidur terus, ya, sedar-sedar dah subuh terlepas berjemaah. Maka dia arahkan lebih baik kamu tak usah tahajud, kamu solat berjemaah subuh itu lebih afdal. Itu kalau solat tahajud. Ini kan pula kalau bersembang, kalau sekali-sekala mungkin akan berlaku, itu lain cerita. Tetapi kalau kerap sangat ada masalah, kita katakan tak usahlah. Kalau seminggu sekali je buat dengan ustaz favourite. Tak. Seminggu sekali dengan ustaz favourite. Tak. Yang penting kita kalau berkaitan dengan ilmiah tak menjadi masalah, tapi pastikan subuh tu berjemaah. Bagi kaum lelaki lah, ya, pastikan subuh berjemaah. Tak kisahlah pukul berapa kita nak dengar ustaz favourite tu, sampai pukul 3 pagi, 4 pagi kan. Tapi yang penting subuh tu mesti berjemaah. Itu syarat dia.
Kalau ustaz tak favourite pun kalau duduk punya pendek tapi subuh pun terlepas pun tak guna juga, kan? Yang paling penting sekarang subuh mesti berjemaah bagi kaum lelaki. Ya, perempuan itu dia lebih baik di dalam rumah dia. Ya, itu yang terbaik untuk dia. Tapi kita katakan solat awal waktu. Walaupun mereka kata ada perbahasan, saya katakan solat awal waktu. Kenapa? Fastabiqul khairat. Allah katakan berlumba-lumba dalam kebaikan. Tidak ada satu amalan yang di antara amalan terbaik seperti solat, maka kita gunakan solat awal waktu. Okey, kita nak habiskan ayat ni. Okey, bab tidur je kita bincang. Baik. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim adalah hadis dari Syuhaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ahlul jannati jannata, qala yaqulu Allah ta'ala, turiduna syai'an azidukum." Subhanallah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, jiwa kita amat mengharapkan kita masuk syurga. Apabila hadis ini berkaitan dengan ahli syurga melihat wajah Allah, itu yang hadis riwayat Muslim ni mensyahdukan kita, adakah kita di kalangan ahli syurga, itu persoalannya. Yaqulu Allah Ta'ala, turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyid wa wujuhana alam tudkhiluna al-jannata wa tunajjina minan nar. Qala fakashiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim wa hiya ziyadatu thumma tala hadhihi al-ayah lilladhina ahsanul husna wa ziyadatun. Apabila penghuni syurga telah masuk ke dalam syurga, penghuni syurga dah masuk dah, kita tahu pada akhirnya ahli syurga tu yang terakhir. Ya, apabila ahli syurga dah semua masuk syurga, walaupun dia dah dicelumkan ke dalam neraka, dah hangus, ya, tetapi ada iman yang kecil tu yang menyebabkan dia dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan ahli neraka dah semua masuk ke dalam neraka yang jenis kekal abadi. Maka kita tahu malaikat membawa seekor satu bentuk seperti kibas. Lalu dipanggil ahli syurga dan ahli neraka, ditanya, tahukah kamu apakah ini? Lalu mereka mengatakan, tahu, itulah maut, kematian. Berarti kematian itu adalah satu benda yang menarik. Dia adalah satu makhluk yang sentiasa ada dalam jiwa kita, yang akan dikeluarkan. Ya, hatta di alam roh pun dia ada. Maka waktu itulah ditunjukkan kematian itu dan dibaringkan dan disembelih. Bila sembelih itu, berarti ahli syurga akan hidup kekal abadi dan ahli neraka akan hidup kekal abadi. Maka bila dah ahli syurga hidup kekal abadi dalam keseronokan, maka disitulah Allah mengatakan, ya, maukah kalian aku tambahkan? Mereka jawab, bukankah engkau telah mencerahkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga, menyelamatkan kami dari neraka? Berarti kami dah seronok. Ada lagi ke? Ya, ada lagi ke? Yang menarik dalam ayat ini, Allah menceritakan dia memutihkan wajah orang yang beriman. Tuan-tuan dan perempuan, dalam siri perjalanan kita di mahsyar nanti, siapa yang diputihkan mukanya, siapa yang ceria mukanya, mereka adalah orang-orang yang akan pergi menuju ke syurga dengan mudah. Mudah-mudahan Allah ceriakan kita, putihkan kita. Karena Allah sebutkan di dalam suratul Nisa, suratul Ali Imran, berkaitan dengan golongan-golongan yang diputihkan muka mereka. Ya, Allah berfirman dalam ayat yang ke surah Ali Imran, surah yang ketiga. Okey, ayat yang ke-106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Kerana itu rasakanlah azab disebabkan kekufuran kamu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada di dalam rahmat Allah. Mereka kekal di dalam syurga untuk selama-lamanya. Itu dia perjalanan hidup kita. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka Allah berikan nikmat yang paling besar, lalu mereka melihat wajah Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, lalu dia membaca ayat ini, bagi orang-orang yang berbuat baik adalah pahala yang terbaik syurga, dan padanya ada tambahan itu ialah melihat wajah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk melihat wajahnya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita dapat melihat wajah Allah dan kita berada bersama Rasulullah di syurga Firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat dan beriman dengan kewujudan wajah Allah yang layak sifatnya itu kepada dia sendiri. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan cukup bagi kita beriman dengan apa yang dikatakan, dan jangan ikut orang yang tidak beriman kewujudan zat Allah yang dapat kita lihat di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.